Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan limpahan kurnia yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita benar-benar hamba-Nya yang bersyukur atas segala pemberian yang diberikan kepada kita. Nikmat kesihatan, nikmat kelapangan waktu, nikmat panjang umur. Alhamdulillah, bangun pagi sebelum subuh bersyukur atas nyawa yang masih dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tambahan pula Allah panjangkan nyawa kita hingga ke hari ini, hingga ke saat ini dengan ketaatan dan kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang bersyukur. Firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang bermaksud, jikalau kalian mensyukuri, nescaya aku akan tambah nikmatku. Namun jikalau kalian kufur, iaitu kufur atas nikmat-nikmatku, maka azabku mahalah pedih. Ayat ni Allah Subhanahu wa taala cerita dekat kita, mensyukuri segala nikmat Allah dia bukan option, tetapi dia kewajipan. Kita tak ada pilihan, ataupun ada orang dah buat baik dengan kita, kita have an option, kita boleh nak bagi ucap terima kasih atau tidak. Kalau orang yang beradab, dia sebut terima kasih. Kalau dia sombong, dia tak ucap terima kasih. Itu pilihan untuk kita jadi baik atau tidak. Tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat yang Allah berikan, kesyukuran itu wajib. Kesyukuran itu satu perkara yang mesti kita lakukan. Jika tidak, firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah tekankan tadi, imbalannya, balasannya, kita akan dapat azab yang maha pedih daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam mengenal erti kesyukuran, supaya kita menjadi insan yang sentiasa bersyukur, kita kena usaha ke arah kebaikan. Di samping itu, kita berdoa pada Allah supaya menjadi hamba Allah yang sentiasa bersyukur. Sebab itu ada pesan Nabi SAW kepada sahabat baginda. Nabi kata, lepas salat jangan lupa baca doa ni. Doa yang Nabi baca, Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ni Nabi pesan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi kata, lepas mayang baca, ya Allah, bantulah aku dalam mengingatimu, bantulah aku supaya aku menjadi hamba-Mu yang bersyukur ke atas kamu. Wa husni ibadatik, dan bantulah aku supaya dapat memperelokkan ibadahku. Sebab dalam erti kata, dalam ibadah, dalam kehidupan dekat dunia ni tuan-tuan, orang yang namai nikmat, yang banyak nikmat, sihat tubuh badan, tetapi nikmat hidayah Allah tak bagi. Sebab tu kita minta nikmat hidayah yang berpanjangan. Lepas mayang minta doa, ya Allah, bantulah aku supaya aku sentiasa mengingatimu. Ya Allah, bantulah aku sentiasa mensyukuri segala nikmat-Mu.
Ya Allah, bantulah aku supaya aku terus dapat memperelokkan ibadah aku. Simple doa Nabi. Pasal apa? Kalau kita tak minta pada Allah, kita akan mungkin dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mungkin tarik nikmat hidayah, iaitu nikmat hidayah kesyukuran, nikmat hidayah ibadah, ketaatan dan sebagainya. Ramai dekat dunia ni tuan-tuan sihat walafiat, masuk gym, berlari 40 km. Ada hamba Allah saya kenal dia tuan-tuan, sekali ikut tournament marathon dia boleh lari 40 km. Saya tanya 40 km tu berapa boleh berlari? Dia kata 10 km saya boleh berlari dalam 1 jam 5 minit ke 10 minit. Maksudnya average dia punya pace dia 1 km 5 minit ke 6 minit. Laju lah. Bila tournament marathon tu dia boleh lari 40 km 4 jam lebih non-stop. Kita cuba lari 1 km tuan-tuan, baru 50 km, baru 50 meter berjalan dah bawa 1 km tengah-tengah. Cuba hari ni lari 3 km, besok tak lari lagi dah. Dia berlari 40 km. Dan saya tanya average kalau nak berlatih macam mana? Berlatih hari-hari start, seminggu 6 hari, 1 hari rehat. 1 hari dia berlari 10 km paling kurang, 10 km hari-hari non-stop. Ramadan macam mana? Ramadan pun saya lari juga. Okey, Ramadan lagi, bila lagi Ramadan? Takkan nak lagi lepas subuh puasa kan? Tak, saya lagi bukan subuh. Okey, lagi malam? Bukan, saya tak lagi malam. Bila lagi? Saya lagi pukul 4 pagi. Tiap-tiap hari Ramadan kecuali seminggu 1 hari tu rehat, saya akan bangun pukul 4 pagi. Pukul 4 pagi saya start lagi sampai pukul 5 lebih, 10 km. Sampai rumah, mandi-mandi, relax, sahur, solat subuh, pergi kerja. Tiap-tiap hari. Yes, Ramadan macam tu lah Ustaz. 4 pagi saya bangun. Saya tanya dia, pukul 4 pagi bangun tu sempat tahajud tak? Dia senyum. Tak Ustaz, tu lagi Ustaz. Ya, balik sahur tu, balik lagi mandi sahur, lepas mandi lepas sahur tu sempat tak subuh dekat surau berdekatan? Tak Ustaz, semain kat rumah aja. Ya, ni nikmat hidayah tuan-tuan. Itu nikmat hidayah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Sihat, sekali lagi 40 km. Satu hari, tiap-tiap hari 10 km. Oh, dahsyat. Saya lagi 2-3 km bertengah-mengah tuan-tuan. Dia lagi steady. Tapi itulah kekuatan ada, tapi hidayah ketaatan tak ada. Sebab tu Nabi ajar berdoa pada Allah, minta pada Allah, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bukan lepas solat, bila-bila masa dalam doa, ketika lepas solat ke, lepas solat sunat ke, minta pada Allah supaya kita ini dibiasakan dengan istiqamah. Sihat-sihat alhamdulillah, kelapangan waktu alhamdulillah, makan minum cukup, pencen ada alhamdulillah. Tapi yang penting hidayah pun kita nak daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita mahukan. Mudah-mudahan kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk kita beribadah. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kita untuk istiqamah. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan dan istiqamah supaya kita sentiasa menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pengajian kitab 40 hadis fardu ain. Pada pengajian yang lalu kita berhenti pada bab Jumaat, yang mana kita dah bincangkan tentang fadilat datang awal pada salat Jumaat, dan bagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang awal pagi, ya, lepas terbit matahari, jalan kaki. Setiap langkah kaki itu disebutkan bi kulli khutwatin yakhtuha, setiap langkah jalan kaki awal-awal pagi Jumaat lepas terbit matahari, lepas sarapan datang ke sini tuan-tuan, 1 langkah ganjaran setahun berpuasa dan qiyamul lail. Bayangkan kalau perjalanan jalan kaki pergi masjid 100 langkah, berapa ratus tahun pahala qiyamul lail dan berpuasa. Ini pahala yang cukup besar.
Dan begitu juga dalam hadis disebutkan ada peringkat-peringkat tingkatan waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling awal ganjarannya besar, iaitu pada 5 jam ataupun pembahagian selepas terbit matahari, Allah membahagikan kepada 5 waktu bahagian. 1, pertama, kedua, ketiga, sampailah imam keluar. Pada jam awal yang pertama, iaitu selepas terbit matahari, dia dapat ganjaran. Siapa datang awal ke masjid pada hari Jumaat, dia dapat pahala seolah-olah dia mengorbankan seekor unta yang besar. Kedua, lembu. Ketiga, kambing. Keempat, ayam. Dan kelima, yang last sekali datang jam yang kelima, lebih kurang pukul 12 ke atas, dia dapat sedekah sebiji telur. Itu pahala je lah, ya. Sehinggalah imam keluar untuk berkhutbah, malaikat pun tutup buku. Yang datang lambat selepas tu memang tak dicatat pahala. Datang ke masjid pada hari Jumaat pada awal waktu, ini fadilatnya. Ini fadilat yang lain, itu fadilat yang lain. Yang langkah tu lain, yang datang awal masuk masjid itu lain. Jadi betapa banyak dan besarnya pahala yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga disebutkan bagaimana sunnah ataupun amalan yang terpuji pada hari Jumaat, iaitu mandi bagi mereka yang hendak salat Jumaat. Menurut pandangan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, disunatkan mandi sunat Jumaat bagi mereka yang hendak pergi ke masjid ataupun nak pergi menunaikan salat Jumaat. Orang tanya bagaimana orang wanita yang tak pergi salat Jumaat, boleh tak dia niat mandi sunat Jumaat? Mu'tamad dalam mazhab Syafi'i tidak, hanya yang nak pergi ke masjid saja. Kalau dekat negara Arab, wanita-wanita itu diberikan tempat khusus untuk salat Jumaat. Sebab mereka bukan mazhab Syafi'i, wanita juga digalakkan. Lelaki wajib, perempuan disunatkan. Tetapi menurut dalam konteks mazhab Syafi'i, iaitu wanita diharuskan. Maksudnya kalau wanita salat Jumaat, sah hukumnya, tak perlu nak mengulang salat Zuhur. Tetapi bukan disunatkan, digalakkan lebih baik salat Zuhur dekat rumah. Ya. Tapi ada juga pandangan mengatakan walaupun tak salat Jumaat, tetapi boleh juga diniatkan untuk mandi sunat Jumaat. Itu pandangan dalam mazhab yang lain. Boleh juga untuk pakai kalau wanita nak beramal. Contoh, dia teringin nak dapat pahala mandi pada pagi hari Jumaat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga disebutkan dalam hadis disunatkan kita berwangi-wangian. Sebab apa? Sebab kita nak berkumpul, kita nak berhimpun dengan ramai manusia pada hari Jumaat. Maka bau badan kita kena jaga, jangan sampai orang sebelah tersinggung ataupun terganggu dengan bau badan dan sebagainya. Ya, ada orang tanya, AJK tanya saya, ustaz. Ada AJK tanya, dia AJK masjid, dia hantar email dekat pejabat mufti, dia tanya, apa hukum, boleh tak kalau kami nak halau ada jemaah ni, memang sebelum dia masuk masjid dia akan isap rokok dulu. Dia tahu dalam kawasan masjid memang tak boleh isap rokok. Tuan Haji ni memang perokok tegar. Dekat luar pagar tu habis batang dia buang. Dia buang lah, tak tahu dia buang kat mana kan. Bila dia masuk ni tuan-tuan, bau rokok memang kuat lah. Bau rokok memang kuat, ya. Jadi jemaah mengadu, duduk sebelah dia. Kalau duduk sebelah dia, memang siapa nak lari dia memang lari lah, sebab tak selesa, kuat sangat, tajam, ya. Jadi AJK tanya, Datuk Mufti, boleh tak kami nak halau, jangan kasih dia masuk. Pastikan kalau nak masuk, pastikan dia tu dalam keadaan wangi, tidak mengganggu orang lain, boleh tak? Ya. Kita kata janganlah, guna approach lain. Tapi kalau ikut kitab fiqah, dalam kitab fiqah disebutkan, dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i, boleh halau. Boleh halau imam ataupun mereka yang bertanggungjawab, atau jemaah yang datang ke masjid, dia boleh halau orang yang badannya berbau, mulutnya berbau. Boleh. Kalau ikut hukum memang boleh, jelas. Tetapi atas dasar kemanusiaan, atas dasar adab, kita tak nak orang jauh daripada masjid, kita gunalah, tegur dia ke, cakap baik-baik, pesan baik-baik, ya. Bagi minyak wangi. Kalau bagi minyak wangi pun tak bagus, tak. Sebab apa? Minyak wangi campur dengan asap rokok, lagi tekit bau dia, lagi teruk bau dia, kan. Sama juga kalau orang badan yang tak pakai deodoran, bau peluh, kasih minyak wangi, lagi wangi ke lagi teruk? Lagi teruk tuan-tuan sebenarnya. Ya. Jadi dia kata macam tu sekali lah, macam tu sekali, ya. Nabi SAW lebih berat tentang
perkara yang Nabi SAW sendiri disebut. Yang Nabi SAW kata, man akala al-basal wa thuma fala yuqarribanna masajidana. Nabi kata, siapa yang makan bawang besar, siapa yang makan bawang kecil, iaitu menyebabkan mulutnya berbau, maka Nabi kata jangan sesekali mendekati masjid-masjid kami. Ya, begitu juga bukan manusia saja terasa ataupun terganggu dengan bau badan ataupun bau mulut, tetapi juga disebabkan malaikat juga terganggu. Dalam hadis disebutkan, fa innal malaikata tata'adza kama yata'adza banul insan, iaitu malaikat juga terganggu dengan bau mulut manusia seperti mana manusia terganggu dengan bau manusia, bau badan dia dan sebagainya. Jadi sebab itulah Nabi SAW pesan kepada para sahabat, lebih-lebih lagi mereka di tanah Arab pada zaman Nabi tak banyak air, susah nak dapat air. Maka ada para sahabat mandi ya sekali-sekala saja, 2-3 hari sekali mandi. Ada yang sahabat 2 minggu tak mandi, 3 minggu tak mandi. Seperti mana disebutkan dalam hadis, ketika Nabi membaca khutbah, bau badan mereka yang tak mandi tu sampai kepada Nabi, punya kuat tu, angin tolak bau sampai pada Nabi SAW. So Nabi kata mandi, ya, tidak boleh datang salat Jumaat kecuali dia sudah mandi. Maksud Nabi kata tidak boleh datang salat Jumaat kecuali dia kena mandi seminggu sekali paling kurang, iaitu pada hari Jumaat, supaya apa? Tidak terganggu. Dan perkara ini dititik beratkan oleh Nabi SAW, iaitu tidak mengganggu khusyuk orang lain. Sebab ibadah ni elemen paling penting adalah khusyuk. Kita tawaduk, kita tawajuh pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bau gangguan ini semua menyebabkan orang boleh lari fokus dalam ibadah dan seumpamanya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis yang tak sempat saya baca pada pengajian yang lalu, hadis yang terakhir dalam bab ini. Baik, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man adraka rak'atan min as-salati faqad adraka as-salata, muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu beriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mendapat 1 rakaat di dalam salat maka dia sempat melakukan salat itu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillah. Baik, hadis ni tuan-tuan tentang salat Jumaat. Ya, ada beberapa pentakwilan ulama, ya, tetapi pendapat yang banyak disebutkan oleh para ulama, hadis ini dimaksudkan adalah salat Jumaat. Nabi kata sesiapa mendapat 1 rakaat di dalam salat Jumaat maka dia sempat melakukan salat itu. Jadi berdasarkan hadis ni tuan-tuan, kalau orang yang masbuk, dia ada beberapa keadaan. Ada masbuk yang dapat 1 rakaat dan ada yang masbuk tak dapat rakaat langsung. Dia hukum berbeza. Kalau kita masbuk salat subuh, dia sama. Katakanlah dia dapat 1 rakaat bersama dengan imam tadi, 1 rakaat lagi tertinggal. So bila dia dapat ketika rukuk, dia rukuk dengan imam sempat tamakninah, maka bermakna dia dapat 1 rakaat. Ini hukum semua kita tahu tuan-tuan. Imam baca kunut, dia baca kunut. Imam bagi salam, dia tambah lagi 1 rakaat, lepas tu dia sempurnakan, termasuklah baca kunut juga. Jadi ini solat subuh. Solat zuhur pun macam tu juga, tambahlah berapa lagi yang tertinggal. Kalau solat subuh, kalau dia masbuk tak dapat 1 rakaat, tak dapat sempat rukuk dalam tempoh 1 rakaat ataupun tidak rukuk bersama-sama dengan imam dengan tempoh tamakninah, maka dia kena tambah 2 rakaat. Itu standard. Tapi solat Jumaat berbeza. Salat Jumaat dia berbeza sama sekali. Dalam hadis kata kalau dapat 1 rakaat salat Jumaat, bermakna kamu dapat salat Jumaat, maka bila imam dah salam tambah lagi 1 rakaat. Tapi kalau tak dapat 1 rakaat, contoh dapat ketika imam sujud, rakaat pertama tak dapat, rakaat kedua tak dapat, mungkin dia daripada pejabat yang jauh datang ke masjid TTDI, tak dapat, tengok-tengok imam dah i'tidal lah, Allah terlepas, dia ingat rakaat pertama, rupanya ketika itu rakaat kedua, dia pun ikut. Ya, sah tak sah, tetapi sebab dia tak dapat 1 rakaat pun daripada salat Jumaat, maka dia tak dapat salat Jumaat. So macam mana dia terus ikut? Tak ikut macam biasa. Ya,
gugur kewajipan dia untuk solat Jumaat, dia sempat sampai juga, cuma fadilatnya hilang lah. Baik, lepas imam salam apa perlu dibuat? Dia kena buat 2 rakaat ke? Tak boleh. Jumhur ulama mengatakan apabila imam bagi salam, dia kena buat 4 rakaat, sebab dia tak dapat solat Jumaat. Sebab Nabi kata dapat 1 rakaat bermakna dia dapat solat Jumaat. So tambah lagi 1 rakaat kalau dia masbuk. Tapi kalau tak dapat 1 rakaat sekalipun, dia ikut macam biasa, tak apa, terlambat, mungkin ada keuzuran dan sebagainya, lepas imam salam you kena bangun tambah 4 rakaat. Ini disebutkan oleh jumhur ulama mazhab Syafi'i, Maliki dengan Hambali. Termasuklah mazhab kita pun, kalau kita buka kitab fiqh, itulah hukum yang disebutkan, kecuali mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dia kata kalau masbuk tak dapat 1 rakaat pun, bila salam maka tambah 2 rakaat juga. Ini pandangan yang kita kata tak pakailah, kita tak guna pakai dan kita tak amalkan, ya. Jadi itu sebagai hukum yang diambil hukum daripada hadis Nabi SAW. Maka lahirlah hukum yang mana disebutkan nawa wala salla wala nawa. Dia berniat untuk solat Jumaat tapi tak dapat solat Jumaat, tapi solat Zuhur, dan dia solat Zuhur tapi tak niat Jumaat. Ya, sebab itu dalam hadis dikata ulama keluarkan hukum, habis itu dia nak bangun tambah lagi 4 rakaat, kena ubah niat ke? Tak payah, automatik dia sudah menjadi solat Zuhur. Solat Jumaat tadi yang dia niat Jumaat tu terpakai pada 4 rakaat. Sebab tu nawa wala salla wala nawa. Kata dia berniat untuk solat Jumaat tapi tak dapat solat Jumaat sebab tak dapat 1 rakaat. Salla wala nawa, dia solat Zuhur tapi tak niat solat Zuhur, maka sahlah solatnya berdasarkan hadis Nabi SAW. Dan ada satu lagi hukum yang masyhur disebutkan oleh para fuqaha, yang dapat 1 rakaat Jumaat maka dia sah dapat Jumaat. Sebagai contoh, dia tengah semayang Allahu Akbar, dia dapat 1 rakaat, masuk rakaat kedua, dia dapat sama-sama dengan imam pada awal salat Jumaat. Dia pun salat rakaat pertama, lepas rakaat pertama bangun rakaat kedua, tiba-tiba rakaat kedua pula dia ada emergency ni, bak kata orang nak memerut ke ataupun yalah ada benda emergency berlaku, jadi dia niat mufarakah daripada imam. Ya, boleh tak kalau nak mufarakah daripada imam yang sedang salat Jumaat? Boleh kalau ada keuzuran, contoh emergency lah, ya. Contoh dia tengah semayang, tiba-tiba dapat mesej, dia tengok kat jam dia, jam kan sekarang boleh keluar mesej emergency. Boleh tak dia mufarakah? Dia boleh mufarakah daripada imam yang salat Jumaat disebabkan emergency dan keuzuran ataupun tak tahan perut nak sakit. So maksud di mufarakah, dia lengkapkan salat itu dengan sendiri. Imam tengah berdiri, dia dah rukuk dah, dia habiskan dengan sendiri. So di sini di mufarakah macam mana? Di mufarakah dia hanya lengkapkan 1 rakaat saja, sebab dia sudah mendapat 1 rakaat bersama dengan imam. Yang rakaat kedua tu di mufarakah dia lengkapkan sendiri. Boleh tak? Sah tak? Sah Jumaat dia. Ini kaedah yang dipegang oleh para ulama. Tapi kalau saja-saja tak boleh, haram, berdosa, ya. Tetapi kalau buat macam ni walaupun dengan keuzuran, dia hilang pahala jemaah lah. Sebab mufarakah ni diharuskan, tetapi dia menyebabkan hilang pahala jemaah ataupun luput pahala jemaah. Tapi Jumaatnya sah. Lepas dia mentamamkan Jumaat 2 rakaat itu, maka dia tak perlu lagi untuk tambah lagi ataupun nak qada balik kepada zuhur, tidak perlu, sebab zuhurnya sudah sah, sudah dikira sebagai Jumaat 2 rakaat kerana mendapat 1 rakaat bersama dengan imam. Ini sebagai contoh, ya, untuk kita perbahasan dari segi sudut perbincangan hukum. Bukan suruh buat. Ustaz kata boleh mufarakah lepas 1 rakaat. Tak ada, habiskan 2 rakaat. Kalau sengaja kita buat macam tu haram tanpa keuzuran, ya. Tapi perbincangan hukum saja, perbincangan yang dibahaskan oleh para ulama berdasarkan kaedah 1 rakaat dapat Jumaat bersama imam bermakna dia dapat salat Jumaat, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk bab yang baru, bab meninggalkan, babu fi sya'ni man yatakhallafu 'anil jumu'ah, bab orang meninggalkan Jumaat, iaitu meninggalkan salat Jumaat. Baik, hadis yang ke-10. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala liqaumin yatakhallafuna 'anil jumu'ah
laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nasi summa uharriqu 'ala alladhina yatakallafuna 'anil jum'ah buyutahum. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkenaan sekumpulan orang yang meninggalkan salat Jumaat, sesungguhnya aku berkeinginan untuk perintah seseorang menjadi imam, lalu aku membakar rumah orang-orang yang meninggalkan salat Jumaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, hadis ini cerita tentang dosa besar ataupun kecaman daripada Nabi SAW bagi mereka yang sengaja meninggalkan salat Jumaat. Baik, hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata, Nabi kata, kalau boleh, Nabi berkeinginan, ya, sesiapa yang meninggalkan salat Jumaat, ya, Nabi nak cari, nak pusing satu Madinah, Nabi nak bawa kayu api. Macam mana bila tiba waktu salat Jumaat, Nabi nak perintahkan sahabat ganti tempat Nabi SAW, dan Nabi bawa sekumpulan sahabat yang lain pusing satu Madinah cari siapa yang tak salat Jumaat. Siapa yang tak salat Jumaat, Nabi SAW nak bakar rumah dia. Ya, dalam hadis ni tuan-tuan, Nabi kata anil Jum'ah, yang meninggalkan walaupun satu kali, Nabi nak bakar rumahnya, tapi Nabi tak buat. Nabi tak buat menunjukkan bahawa benda ini Nabi tak buatlah, Nabi tak musnahkan harta ataupun tak bakar rumah, tapi Nabi nak tunjukkan betapa besarnya dosa meninggalkan salat Jumaat tanpa keuzuran. Ini tanpa keuzuran. Keuzuran itu belakang cerita, musafir ke, sakit ke, ataupun disebabkan halangan yang dia tak dapat pergi. Contoh macam kita COVID-19, ya, atas arahan pemerintah, sultan tak bagi, agung tak bagi, itu terhalang lah. Boleh tak boleh ke, kita nak dispute kenapa tak tutup, berdosa tak berdosa, tu bukan kerja kita. Kalau nak takut dosa ke apa, biar pemerintah yang tanggung, habis cerita. Masa kita tak boleh solat Jumaat, ya, pemerintah ataupun ruler ataupun leader pada ketika itu, dia tentukan solat Jumaat tidak dibenarkan ataupun dibenarkan haja pada bilangan tertentu atas dasar maslahah, atas dasar untuk kepentingan rakyat ataupun masyarakat ketika itu untuk menjaga nyawa. Lebih-lebih lagi vaksin pun tak ada, tapi sekarang alhamdulillah penularan itu tidak ketara dan kita pun dah ambil vaksin dan insya-Allah membantu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tanpa keuzuran, Nabi SAW nak bakar rumah je. Bukan Nabi nak bakar, ya. Buktinya tak pernah pun Nabi bakar siapa yang tak datang salat Jumaat. Yang tak datang salat Jumaat pada zaman Nabi ni, siapa yang terkenal, iaitu golongan munafik. Tapi Nabi nak tunjukkan betapa besarnya meninggalkan walaupun satu Jumaat. Dan hadis ini juga tuan-tuan jelas menunjukkan, menolak pandangan-pandangan yang tersasar daripada syariah. Dia kata tak apa tinggal satu Jumaat, jangan tinggal 3 kali. Tak betul tuan-tuan. Ya, memang ada hadis yang Nabi mengecam mereka yang tinggalkan salat Jumaat 3 kali, betul. Tapi bukan bermakna kita boleh tinggal sekali dua, tidak. Sekali pun tak boleh, berdasarkan hadis Nabi SAW. Dalam hadis ni Nabi tak sebut 3 Jumaat, 1 Jumaat. Itu pun Nabi nak cari, Nabi nak bakar rumah dia. Dan 3 Jumaat ni tuan-tuan, kecaman yang lagi besar, lebih dahsyat. Jadi tak betul. Ada kadang-kadang, ya, orang yang kerja pejabat ataupun kerja kilang dan sebagainya, dia tak ada inisiatif nak memohon keizinan ataupun nak keluar, ataupun dia fikir alah tak apa, sekali dua tinggal tak apa, jangan 3 kali. Tidak, ya, sekali pun tak boleh. Itu larangan Nabi SAW. Ada yang kerja dekat syarikat bukan Islam, dia tak ada usaha nak minta izin pergi salat Jumaat tiap-tiap waktu. Dalam enactment, ya, jenayah syariah di seluruh negara ni tuan-tuan, di negeri-negeri tanah Melayu ni, ya, kalau ikut undang-undang, hatta undang-undang persekutuan sekalipun, pihak majikan wajib memberi hak beragama kepada umat Islam. Maksud dia nak solat Jumaat kena benarkan. Kalau tak benarkan, dia menyalahi akta, dia melanggar undang-undang. Tapi ramai kalangan umat Islam, dia tak tahu hak ni, ataupun dia buat-buat tak tahu, ataupun dia memang tak ada pergi. Ni kesempatan dia tak salat Jumaat. Oh, saya kerja kat syarikat bukan Islam, tak bagi. You dah try ke? Tak pernah minta? Mana tahu? Ya, satu cerita ni tuan-tuan, ada satu kilang dekat Batu Pahat. Ada satu kilang Batu Pahat yang mana kilang kayu, kilang yang buat kayu papan dan sebagainya.
Kilang tu kilang non-Muslim dan pekerjanya adalah majoriti daripada Bangladesh. Yang menarik tuan-tuan, saya baca satu status Facebook dekat internet, ya, ada orang ni dia bawa van, dia ada van dan dia berniaga juga. Setiap hari Jumaat dia akan nampak orang Bangladesh daripada kilang tu, dia akan pergi jalan kaki pergi solat Jumaat. Jadi dia nampak orang Bangladesh tak pergi tu, dia berhenti van, dia naikkan, dia tompangkan dan dia ulang alik, sampailah dia dapat mengangkut ataupun menumpangkan berapa ramai yang dia mampu. Dalam perjalanan tu dia cerita, pemandu van tu dia cerita, orang Melayu ni tuan-tuan, dia kata, "You hari ni cuti bagus ya, you kerja kilang cuti." Mana ada cuti bos, kerjalah. Oh tapi punya bos baik bagi you pergi keluar, pergi kerja, pergi solat Jumaat. Mana ada free bos, tak ada, kami potong gaji. Dia potong gaji. Sepatutnya waktu rehat mereka 1 jam saja, tapi bos bagi dia rehat 2 jam. Sebab apa? Atas permintaan mereka. Nabi bos kata, kalau you nak pergi solat Jumaat, you kena potong 1 jam. Kata apa bos? Semua duk Bangla yang kerja situ duk pakat, kata tak apa, potonglah RM20 ke apa-apa, tak kisah, yang penting kami dapat solat Jumaat. Oh ini ni, bila kita baca ni tuan-tuan, subhanallah, ya, pendatang saudara-saudara kita yang beragama Islam daripada Bangladesh datang sini tuan-tuan, cari rezeki, tinggalkan anak dan isteri bertahun-tahun tak balik. Gaji seberapa je tuan-tuan, ya, gaji tu ialah lebih pada overtime, gaji buruh dan sebagainya, tapi sanggup mereka kerja dan mereka sanggup memotong gaji mereka ataupun dipotong gaji mereka disebabkan untuk salat Jumaat. Ini pengorbanan yang saya rasa sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bagi kita adalah RM10 tuan-tuan, kalau RM20 1 jam, ya, ataupun RM10 1 jam dipotong, kalau 4 minggu berapa jam dah 2 bulan dah berapa dah, banyak. Kalau orang yang gaji 1,000 lebih, 2,000, RM40 sebulan tu banyak, macam-macam boleh beli, at least susu anak boleh beli. Tapi pengorbanan seperti ini subhanallah, ya, tak tahulah sama ada pada bangsa kita ataupun tidak. Kita senang alhamdulillah, kerja swasta, kerja kerajaan, dapatlah rehat daripada 12 suku sampai pukul 2.30. Lama tu 2 jam suku kita dapat rehat, ya. Tetapi hakikatnya mereka dapat rehat lebih tapi dengan potong gaji. Inilah pengorbanan yang patut kita contohi dan patut kita kagumi. Mereka datang ni nampak macam orang Bangladesh, orang luar dan sebagainya, tetapi dia punya pengorbanan, inisiatif tu kadang-kadang kalah kita tuan-tuan, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ijma' ulama, ya, bahawa solat Jumaat ni adalah wajib ke atas golongan lelaki, wajib, ya, kecuali mazhab Syiah tu, itu tolak tepi lah. Syiah ni agama sesat yang difatwakan sesat di seluruh Malaysia tuan-tuan. Itu tolak tepi. Kita cerita dalam konteks mazhab ahli sunnah wal jamaah. Nyatakan jumhur ulama mengatakan bahawa salat Jumaat ni wajib, tidak boleh ditinggalkan walau sekali sekalipun, kecuali ada keuzuran. Baik, dalam hadis yang lain, an Abdullah bin Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala a'wadi minbarihi la yantahiyanna aqwamun an wad'ihinna al-jumu'at aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Abu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu wa Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, kedua-duanya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbarnya, orang yang suka meninggalkan salat Jumaat hendaklah menghentikan perbuatannya, atau mereka ingin Allah membutakan hati mereka dan sesudah itu mereka benar-benar menjadi orang yang lalai. Hadis riwayat Muslim. Ini, ya, ini lagi satu kecaman daripada Nabi SAW tentang hukum orang yang meninggalkan salat Jumaat. Nabi kata yang meninggalkan salat Jumaat, banyak meninggalkan salat Jumaat, hendaklah dia menghentikan perbuatan itu. Nabi bagi amaran keras dekat atas mimbar, yang mana jika tidak, kalau tak tinggalkan perbuatan ini, maka Allah akan membutakan hati mereka. Maksud membutakan hati mereka iaitu mereka menjadi orang yang lalai, orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tak nak beribadah, yang tak taat pada perintah Allah, dan selain itu dia suka mendekati maksiat.
suka melakukan maksiat. Ini dinamakan orang yang lalai. Wal iyadu billah, tuan-tuan. Orang lalai, tuan-tuan, apa penghujungnya? Penghujungnya sudah pasti. Kalau dia tak keluar daripada daerah ataupun teritori kelalaian itu, pasti penutupnya adalah su'ul khatimah. Su'ul khatimah, mati dalam pengakhiran yang sangat buruk. Maka inilah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah disebutkan oleh para ulama, salat Jumaat ini adalah wajib fardu ain bagi lelaki. Kalau orang perempuan tak ada masalah lah. Sebab itu kita ni kalau ada anak umur 7 tahun kita dah bawa dah. Jangan bawa anak bawah umur 7 tahun, dia tak mumayyiz lagi. Ya, budak 6 tahun nanti duduk dia baring, ya. Pernah sekali saya sembahyang Jumaat, ada orang sebelah bawa anak dia 3-4 tahun. So anak 3-4 tahun tu dia baring depan saya, dia tengok macam ni. Bila nak sujud, saya tak nak sujud. Macam mana ni, ya? Nak tolak anak orang, nanti dia menangis sekarang, nanti bapak dia belasah, bapak dia badan besar. Takut tombang lah dia belasah saya tu. Allah, macam mana saya nak sujud ni, ya? Jadi saya nak sujud tak boleh, saya pun geletik dia. Geletik dia ketawa dia bangun. Sujud lah. Jangan bawa, tuan-tuan. Nak bawa anak pergi masjid umur 7 tahun, dia dah mumayyiz. Pertama, budak-budak yang bawah 7 tahun dia tidak mumayyiz. Bila tak mumayyiz, solatnya tak sah. Kalau umur 7 tahun ni dia dah mumayyiz, walaupun dia tak akil balik, solatnya sah. Dan kalau budak bawah umur 7 tahun, saf terputus. Bila saf terputus, luput pahala saf, dikurang pahala jemaah. So kalau nak bawa anak ataupun cucu atas dasar pendidikan, bawa umur 7 tahun 8 tahun. Yang bawah 7 tahun biar dengan nenek dia ke, dengan mak dia ke, tak apalah. Satu nanti yang bawah 6 tahun ni, bawah 7 tahun ni dia mengganggu nanti. Ada juga budak 7-8 tahun yang duk bising kan, tapi didiklah baik-baik kan, insya-Allah lama-lama okeylah tu. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebab tu kita kena bawa anak kita umur 7-8 tahun. Sebab apa? Nabi pun suruh anak kita solat bila umur dah sempurna 7 tahun. Ya, muru auladakum bis-salah li sab'in. Ya, wadribuhum 'alaiha li 'asharin. Nabi kata, perintahkan anak kamu solat apabila mereka sudah lengkap umur 7 tahun. Dan pukul mereka kalau mereka tidak mau solat apabila sudah lengkap umur 10 tahun. Ya, bawa anak. Jangan anak tu dah kena pergi sendiri ke, tunggu akil balik, tidak. 7, 8 tahun, 9 tahun dah bawa dah, tak apa. Biar duduk soft sebelah. Ya, dia tak ada isu sebenarnya kalau soft kanak-kanak bersama dengan soft lelaki. Yang memang afdal diberi keutamaan pada orang dewasa. Dalam mazhab Syafi'i, kanak-kanak kalau mereka mendahului orang dewasa mendapatkan saf, orang dewasa tak boleh tarik kanak-kanak untuk pergi ke saf belakang, tak boleh. Ini disebutkan dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i. Ya, maksudnya kalau kanak-kanak yang umur 7 tahun yang sudah mumayyiz, yang kanak-kanak bukan 6 tahun 5 tahun, yang 7, 8 tahun, 9 tahun, bila iqamah dia dapat saf depan dahulu sebab dia cepat. Orang dewasa lambat. Kata Imam Ibn Hajar, kata Imam Ramli, orang dewasa tak berhak untuk tarik halau kanak-kanak pergi belakang. Siapa suruh lambat? Siapa suruh tak cepat? Ya, kadang-kadang bila masuk solat Jumaat ni tuan-tuan, pergi duduk belakang. Ya, budak umur 8 tahun dah pergi depan dah. Tiba-tiba bila iqamah tarik budak ke belakang pula. Ini tak adil. Siapa suruh duduk belakang? Penuh kalau depan. Ada kosong cari. So bila iqamah dia dapat saf depan. Kadang-kadang dia nak fadilat saf depan tu, tapi budak-budak dapat dulu. Tapi budak-budak 7-8 tahun lah kan, 9 tahun. Bila tarik pula belakang. Ini tak boleh dalam mazhab Syafi'i, hukumnya makruh. Ya, jadi bawa anak kita yang 8 tahun 9 tahun duduk sebelah kita, tak ada isu. AJK pun tak boleh nak tarik halau ke belakang, tak ada, sebab dia dapat dulu. Ya, dan kenapa boleh? Sebab dia mumayyiz dan solat Jumaat je sah, dan bila dia duduk dalam saf tidak dikira terputus. Isunya pula, habis ustaz dia tu dah sunat ke belum? Sunat ni bukan urusan kita nak tanya dia. Ya, tak perlu kita nak siasat. Dah sunat belum? Tak payah. Anggap dia pada zahirnya disuci dan bersih. Kalau dia tak sunat pun kemungkinan dia bersihkan kemaluan dia. Kita tak perlu nak siasat dalam-dalam. Kamu tak sunat? Tak sunat. Dah cuci belum? Macam mana kamu cuci? Tarik tak kulit tu? Tak payahlah tuan-tuan. Bukan tuntutan kita sebenarnya. Ambil pada zahir saja, Islam ni mudah. Ya, memang zaman dulu macam tu lah. Dulu saya umur 8 tahun dah sunat dah. Dah sunat. Okey. Kalau tidak pergi belakang. Tak payah tanya.
Ya, kalau tak sunat pun mungkin mak dia ajar bersih dengan betul ke, who knows. Dan perlu kita nak siasat dalam-dalam, tak perlu nak cari tempat tu kotor ke tempat tu tempat dibersih secara begini-begini ke, tak ada. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, ini hadis yang kita sebut dan Abi Ja'ad Ad-Dhamri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man taraka thalatha jum'in tahawunan biha taba Allahu ala qalbi, rawahu Abu Daud. Abu Al-Ja'ad Ad-Dhamri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sesiapa yang meninggalkan 3 kali salat Jumaat kerana mengambil mudah, nescaya Allah akan mengunci jantung hatinya, iaitu menjadi orang yang lalai. Samalah tadi, 3 kali ni lagi teruk. Bukan saja berdosa besar, bukan saja bertambah berganda dosanya, tetapi hatinya Allah tutup, menjadi orang yang lalai. Cuba kalau nak try. Ya, memang 3 kali tanpa keuzuran. Nabi kata tanpa keuzuran, tapi PKP tu kes lain, itu keuzuran namanya. Jadi jangan kita memandai-mandai takwil, ya. Nasihat-nasihat kalau nak muda ni tak apa sekali, tak apa. Sedangkan hadis yang pertama tu 1 Jumaat pun Nabi nak bakar rumah dia. Ya, baik, hadis yang terakhir an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man taraka al-jum'ata thalathan min ghairi daruratin taba Allahu ala qalbihi, rawahu an-Nasa'i. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sesiapa yang meninggalkan salat Jumaat sebanyak 3 kali tanpa sebab darurat, nescaya Allah akan mengunci jantung hatinya, iaitu menjadi orang yang lalai. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ya, jadi untuk memahami hadis ni tuan-tuan tak boleh baca secara literal. Oh, ni hadis kata 3 kali barulah Nabi marah, tidak. Hadis yang terawal tadi Nabi sebut 1 Jumaat Nabi nak bakar rumah dia. Sebab tu nak faham hadis tak boleh faham satu hadis, dia kena faham hadis bagaimana ulama faham. Sebab tu ulama kata tinggal 1 Jumaat pun salah juga, sebab hadis yang ini sudah menunjukkan sekali saja dimurkai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi 2 kali, apatah 3 kali. Berdosa besar, tambah lagi Allah bagi lagi keburukan, iaitu Allah kunci hati dia daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita takut impaknya yang sangat negatif, penghujungnya su'ul khatimah wal iyadu billah. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, dah masa dah tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan kita mendapat rahmah dan maghfirah. Jadi setakat ini saja, mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan. Mudah-mudahan kita berjumpa pada sesi yang akan datang. Yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tad'a fi maqamina hadza man illa ghafarta wa la hamman illa farajta ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.